Black, kemudiannya ada Vampire kat tengah. Itu je lah kot. Saya rasa itu je kot. Kebanyakannya mungkin ada bertukar-tukar jugalah jersey mereka, sikit ataupun banyak. Tetapi apa pun, Erangel yang terakhir akan dimainkan pada waktu ini, Amy. Mereka akan bergerak. Ini flight path yang dulu kita selalu tengok flight path macam ni, Amy. Rapat ke sebelah selatan. Flight path kita. Barang bahaya flight path ni. Sakitnya kepada sesiapa yang nak mahu pergi ke Rozok pun satu masalah. Severny mesti tak pergilah, Stelber pun mesti confirm tak pergi. Jadi PEA, MRPX dan pasukan yang turun ke kawasan Zarki ni pun tidak akan pergi ke utara. Kalau betul mereka nak pergi sekalipun, jauh lah penerbangan yang bakal dilakukan Vampire kan. So mungkin kita akan lihatkan drop spot kedua, second drop spot mereka, arah mana yang akan dipilih oleh pasukan ini. Big Me tadi. Big Me yang pergi ke arah Zarki, tapi Big Me memang turun ke kawasan SMB tadi. So disebabkan itu tak ada masalah. Roy pun sama, pergi ke area Novo. Tapi VPE mereka akan berada di kawasan bawah kiri ni, bawah kuari kita. Sebelah dengan Ferry Pier. Dah ada pergaduhan yang terjadi. MRPX sebabkan sekarang ini mereka tak boleh nak turun Severny. Turun di kawasan pekarangan ini. Sepertinya perlawanan telah pun terjadi di antara mereka dan juga Team Flash yang dari segi kelengkapan tak begitu banyak, yang hanya ada satu S686. Tapi S686 ini kalau kena tepat kepala dapat satu. Ya, tapi Team Flash tak boleh nak dipandang enteng. Dan itulah dia, satu pemain telah pun masuk ke dalam. Dia macam tak menyedari belakang dia tu sebenarnya ada seorang pemain. Dan sekarang ini Team Flash, apa yang terjadi kepada mereka? Dua orang pemain jatuh dalam sekelip mata. Sedangkan tadi dia nampak pergerakan masuk daripada Bobo, tapi mungkin dia tengah confused kot. Ni member aku ke ni enemy Dan itu menyebabkan sekarang ini mereka diambang-ambang kejatuhan. Tapi Talon berlawan dengan Zerja, Zerja rata. Clean win daripada Talon. Walaupun dua orang jatuh, tapi tak ada masalah untuk menyelamatkan kembali rakan pasukannya. Dan sekali lagi antara yang menjadi tunggak utama adalah Linux. Ini adalah perkara yang biasa mungkin untuk kita berkatakan, lagi-lagi kalau belatan penerbangan seperti ini. Terlampau banyak fight awal yang bakalan terjadi. Dan ianya telah pun menghancurkan Zerza. Selepas ini adalah Team Flash pula. Dua pasukan dari Thailand kita terkapai-kapai nampak gayanya. Untuk Team Flash lagilah sakit dalam situasi ini, di mana kosong markah adalah perkara yang saya rasa jarang, bukan macam tak pernah diperoleh oleh pasukan mereka. Jadi ini mungkin antara pusingan pertama lah yang mereka akan dapatkan markah yang paling minimum. Tapi tak tahu juga sebab mereka masih lagi ada seorang pemain. Ya, dapat lari je lah tu. Team Flash dari Vietnam ini, mereka boleh mungkin cuba jugalah untuk survive. Sebab kita ada sejarah survival seorang mampu untuk mendapatkan mata yang penting untuk pasukan mereka. Malah pun Team X ada buat benda sama kan di Erangel. Dapatkan bila awak cakap pasal benda ni, tak silap saya waktu tu C juga kan. Main yang bernama Mika dapat chicken dinner bersama dengan Bokeh. Itu PMPL Malaysia season waktu diorang bersama-sama di Exist Esports. Dia solo chicken di Sunhawk kan? Di Erangel waktu tu. Ya. Dia je lah kot antara pertama yang pernah. Sebenarnya kalau ikutkan yang betul-betul paling awal semestinya adalah Badru lah yang betul-betul diingati. Mungkin ada lagi awal Badru, tapi yang betul-betul diingati adalah Badru lah. Badru nama dia? Badru dia dapatkan chicken dinner di Sunhawk. Dia healing. Oh ya, itu lama sangat tu. Sebenarnya dia dapat tu adalah di musim yang pertama PMPL Indonesia. Ya, tapi Geek Fam malangnya akan hilang seorang pemain. Aizen terjatuh di sini. Dilanggar secara begitu pantas sekali oleh Pygmy yang datang daripada bahagian pulau SMB. Tapi selain daripada itu sebenarnya iShot pun pernah seorang. Oh iya kan, iShot di PM, saya tak ingat penamaan dia, PMWL ke apa benda ke kan. Yang dia dapat chicken dinner waktu tu Sunhawk ada Blue Beast dekat dalam Sunhawk. Betul, dia main healing dekat luar tu. Ya, dia main healing di luar. Kemudian dia nampak player yang tinggal dekat dalam dan kemudian dia menembak. Seterusnya win chicken dinner. Ada dia sebenarnya sejarah-sejarah iShot. Seorang pemain berjaya untuk mendapatkan chicken. iShot jarang buat live. Sekarang ni di live ni R biasa. Awak tahu apa pasal benda tu? Apa tu? Cut. Oh, shot sekarang ni. PEA Barus.
So far so good untuk mereka. Mungkin malangnya mereka dalam banyak-banyak tim yang boleh langgar mereka, tim yang melanggar mereka adalah Alter Ego Ares. Tim yang memang betul-betul agak solid lah dari segi chemistry dan juga firepower mereka. So kita akan tengoklah macam mana pula kali ni PEA merencanakan ataupun merancang rotasi mereka dan pemilihan tempat mereka untuk Erangel yang terakhir pada hari yang kedua ini. Jom, Geek Fam. Kosong untuk mereka. Tapi Geek dulu pernah apa nama dia ditukar dulu kejap? Geek Slate. Geek Slate kan. Tahu-tahu tukar balik Geek Fam. Dulu dengan RSG Slate juga kan, betul tu? Betul. Sekejap kan. Sekarang dah jadi Geek Fam balik. Sebentar ya untuk kita bertukar-tukar nama. Di Xavier kalau kita lihat di sini, diorang masih lagi, diorang hari ni adalah hari yang pertama, 16 markah, game dah 3 game. So secara puratanya lebih kurang 5 markah jugalah yang mereka dapatkan. So di Xavier agak okey-okey saja untuk permainan yang ditunjuk oleh pasukan mereka. Pick me. Tron ditunjukkan tadi. Beralih pula kita pada Infinity. Awal tadi begitu banyak pertarungan yang terjadi, tapi sekarang ini kita dah mula kembali kepada mode mengumpulkan barangan, mode aman terlebih dahulu disebabkan semua dah jumpa tempat masing-masing. Tapi antara dia jumpa cahaya kemenangan ataupun dia jumpa cahaya lobby je lah sekarang ni untuk main flash ni. VPE kalau betul-betul lah dia menyeluruh, dia kutip barang kan, mungkin dia akan hilang satu dulu. Sebab Team Flash ni dengan seorang kan. Tapi dia lari ke tak tu MRPX? Tapi sejujurnya untuk bulatan besar seperti ini, jarang biasanya ada tim yang nak stop dekat bawah. Biasanya mereka memang akan berhenti di compound ini. Sebab kawasan compound ni ada beberapa buah bangunan kan yang boleh mereka pegang dan kemudiannya melihatkan ke kawasan sekeliling. So boleh dikatakan satu pemilihan tempat yang baik jugalah daripada Kuang. Jarang lah kalau ada pasukan yang duduk dekat atas tu, compound vampire tu kan. Awal-awal ni kemudian tiba-tiba mereka nak pergi ke bawah. Biasanya mereka memang akan fokus lah untuk duduk di compound sebelah atas itu. So, kita akan lihatkanlah berapa lama Kuang boleh survive ataupun hidup di dalam perlawanan kita ini. Tapi inilah dia recap. Bukan recap, sebenarnya ulang tayang antara Talon dan juga Zerzia. Agak simple sebenarnya yang dilakukan oleh Nyx. Dia dapat 4 ke? Dia dapat 3 dengan penggunaan PP by lawannya. Replay punya transition ni. Replay. Tony K. Apalah perasaan dia ni kan bila dia tengok ada satu mamat ni. Dia pakai nama Ternike. Ada. Tapi to be fair, semalam dia ada moment dia bawa kenderaan, terbang, kemudiannya dia pergi ke seat penumpang dan kemudiannya menjatuhkan pemain musuh dengan DBS. Betul, betul. Walaupun keluar circle dia lepas tu dia disingkirkan, tapi tetap tu penting. Itu kalau dia buat konten kan, dia boleh buat Tony K pangkah. No, Ternike. Ternike, tanda betul. Yes. Selamba je kau kan. Macam Boy K lah. Boy K dengan Bokeh. Yeah. Selamba je. Ternike. Dia kalau cerita nama ni kan dulu pun memang ada trend kan. Kalau dulu-dulu disebabkan play-play Yudu Gang ada trend yang letak nombor 1 dekat belakang. Jumper 1, drag 1, Sultan 1. Tapi kemudiannya ada buat satu kecil, kemudiannya ada OP, ada apa lagi? Itu adalah antara ni lah nama belakang yang pernah diguna pakai di dalam arena PUBG Mobile Malaysia sekurang-kurangnya. Betul, tepat sekali. Tapi tadi PEA hilang 1. Oh ya? Terhadap belum. PEA ada 4 orang tu. PEA dapat 1 ke? Bukan. Siapa yang jatuh tadi ke depan tu? Kenapa ada orang jatuh dan hilang? Ke dia lepas tadi? Okay, kalau ikut Talon memang dah ada 4. Morph GPX memang dah ada 3 terhadap Team Flash. Okay, tak apa, so mungkin mata aku yang rosak. Okay. Lepas tu tadi apa cerita tadi? Aku nampak macam ada orang jatuh. Tapi sekarang ni ini confirm jatuh. Hampir jatuh.
Confirm jatuh. Saya dah kata Sul. Tu jatuh tadi sebenarnya. Tembakan yang baik daripada MRPX. Baik. Baik, Amy. Tapi sumpah lillah Sul. Saya tadi nampak macam ada seorang jatuh dan hilang. PA tadi saya rasa. Ya, tapi PA masih lagi ada 4 orang pemain. Talon Tapi tak apalah. Apapun mungkin kejap lagi kita akan ada update kot sebab yelah kalau kita tengok kat situ replay bang satu. kan sebab di Xavier masih lagi ada 4 orang pemain. Itulah tu. Padahal hilang satu kan. Ya, tak apalah kita biarkan mereka betulkan apa yang patut dibetulkan. Ya. Yang pasti sekarang ini satu-satunya pasukan yang dah pun terkeluar adalah Zerzia. Tapi lu kena hati-hati. Okta nampak badan beliau. Bahaya. Jarak jauh. Cubaan daripada Okta. Setiap pemain diorang ini memang bukan setakat berbakat, memang berbahaya. Jangan hanya kita pandang kepada Rosemary je. Okta ni pernah dapat MVP juga untuk tim diorang. Alba pun sama. Boy Chill ni jangan cerita dia memang daripada BTR. Tapi ada seorang lagi sebelum ni, siapa nama dia? Saya macam dah terlupa. Di mana? Untuk AE ni. Player dia. Dulu Potato dah bertukar menjadi coach jika tak salah saya. Coach ataupun analis. Dia jadi coach Ya. Padahal saya rasa untuk dia Alter Ego. antara pemain yang sebenarnya Fnatic dah tak bersama-sama dengan Alter Ego. Itu adalah antara pemain Alter Ego untuk 2023. Kena masa ke? Tapi saya rasa dia masih berbakat lagi kan. Dah 2 kali juara. Mungkin dia nak tamatkan karier sebagai player dengan 2 kali pegang piala PMSL pun dah jadi kan. Baru rasa macam wow gitu. Tapi sebenarnya kalau awak jadi coach ke apa benda ke, awak still part of the trophy kalau dapat kan. Kalau Alter Ego dapat champion lagi sekali musim kali ini. I mean lah, ada satu bulatan yang agak common juga untuk kita lihatkan di sebelah Erangel, iaitu ditarik ke bahagian utara Ferry Pier. Kawasan yang agak terbuka juga. Yudo Lines, ada satu kawasan bukit yang dipegang oleh mereka. Ini adalah Bukit Pochinki. Dan berdekatan dengan mereka tadi ada Alter Ego. Mungkin tak lama lagi perlawanan ini akan berlaku. Dengan Olio pun dah membuat satu scouting mencari informasi. Ya, walaupun adik Luke tidak memperolehi begitu banyak mata singkir kalau kita lihatkan dalam beberapa pusingan. Sebenarnya average damage daripada pemain itu sahaja ada 378 tadi tak silap saya. 338 Jimmy, 378 daripada Kiluk. Jujurnya dia bermain dengan cukup baik. Cuma belum lagi ada momen yang paling menggila kot akan ditunjukkan oleh beliau. Levis. Oh ya. 409. Semalam mereka membuat penukaran. Mereka memasukkan Leon pada separuh masa kedua. Betul. Leon pun ada dekat Malaysia dah kan? Tidak nampak gayanya. Bukan setakat Leon tak ada dekat Malaysia. Siapa yang nak main memang mereka kena ada di Malaysia lah. Leon pun dah dekat. Saya nak ayat saya, Leon pun agak awal juga ada dekat Malaysia waktu tu. Diorang boleh train. Waktu dekat Scream tu lah yang saya perasan ada perubahan. Salah ayat tadi. Semua memang kena berada di lokasi kalau nak bermain. Sebab ianya berjalan di dalam situasi offline kan. Walaupun tertutup. Tetapi semua 64 pemain yang sedang anda lihatkan pada waktu ini, semuanya ada di satu pentas dan lokasi yang sama. Yang korang tak boleh nak pergi dan tengok. Kita boleh sebenarnya, Amy. Kita just kena request je. Oh ya ke? Kita. Jauh lah. So dia cakap sejam sini. Memang jauh lah KLIA kan. Betul. Sebab nampak ada kerusi juga. Ada sekali tu lah saya nampak pemandangan tu macam ke arah kerusi sikit. Kalau awak perasan dekat depan tu. Ada satu susunan kerusi yang menarik. Tapi Talon ada Nyx yang akan bergerak ke arah pada dia. Creed mungkin akan ada kenderaan ini akan dilanggar. Tak. Talon dah dapat satu. Mungkin mereka nak cari lagi. Creed ada di bahagian belakang sana. Di Luke dapat satu terhadap Roy. Mungkin mereka akan memberikan fokus terhadap pemain. Creed VIP Voke dikeluarkan terlebih dahulu. Talon dapat 5 sudah untuk pasukan mereka. Namun Roy akan berjaya untuk dijatuhkan. Olio cantik sekali tembakan tersebut. Sekarang Roy tinggal seorang saja pemain mereka. Roy. Saya tak pastilah kalau saya tak nak sebut perkataan tu kan kerana tu macam kejam sangat kan. Tapi pada waktu ini Roy sangat-sangat banyak memberikan mata kepada pasukan lain. Sebab boleh dikatakan peluang mereka untuk menang satu fight pun, Amy, sangat tipis.
jaranglah mereka betul-betul menang fight. Dengan tadi kita lihatkan poin mereka paling banyak pun adalah kerana mereka dapat circle di area Novo Repnoye kan. So, mereka perlu lakukan sesuatu terutama pada minggu yang kedua, kerana minggu kedua itu sangat-sangat kritikal. Itu adalah minggu yang akan menentukan nasib kesemua pasukan yang ada di PMSLC ni. Sama ada peluang mereka ke Super Sunday itu cerah ataupun malap. Putaran daripada tadi ni dapat ke tidak sebenarnya? AE berpusing-pusing sebenarnya. Dah 3 kali dia pusing. Dan apakah sebenarnya tujuan dia adalah untuk langgar, tapi Zuxi masih berdiri. Sekali Rosemary bahaya, tapi alahai Rosemary tajamnya aiming beliau. Okey, langgar lu. Langgar dapat 1. Okey, langgar dapat 2. Oh, rata AE kemas. Cantik jugalah gameplay ditunjukkan. Jatuh 1 je. Menarik dia tadi, Rosemary tu kenapa dia pusing-pusing kan? Dia tahu player musuh tu dah ada yang jatuh. So apa dia buat adalah dia pastikan BTR tak reset. Tak boleh nak reset sebab distracted dengan Rosemary pusing-pusing itu. Tapi walaupun pada waktu ini Talon akan berlawan dengan Creed VIP Iron Pro Malang yang telah pun dibakar. 2 pasukan yang memiliki tema logo yang lebih kurang sama. Tapi kali ini Creed VIP selepas mereka dapatkan chicken dinner, mereka terkeluar juga daripada permainan kita. Agak malang sedikit, tapi mereka dah naik begitu banyak anak tangga. So sekurang-kurangnya lepas ataupun tidak ke Super Sunday secara langsung ataupun terpaksa bermain last chance, poin mereka itu akan memberikan mereka peluang yang lebih tinggi lah untuk bermain di Super Sunday. Sebab hari ni hari terakhir Creed VIP, so dia tak boleh buat apa. Betul. Pemain solo Kuang Ji masih hidup. Ya, saya baru nak nyanyi lagu Wong Wong Buyong tu. Dia seorang-seorang dia kat situ. Dengan penggunaan DBS. Tak nasib baik lah kan. Betul tadi Tony tak turun ke, Vampire tak turun rumah tu. Kalau tidak tadi mungkin yelah dia boleh dapat 1 kill. Tapi dia akan rata jugalah dalam situasi itu. Hanya sekarang ini untuk dapatkan at least 1 markah top 8. Lepas tu mungkin dia boleh fokus ke markah-markah yang lebih tinggi. Talon. Mereka ada 9 mata singkir. Ada Luke, dapat 2. Cantik sekali. Mungkin dilanggar. Ataupun dia yang melanggar mungkin. Sebab ni adalah tempat di mana pertarungan BTR tadi kan. Betul. Bersama dengan AE. Tapi lihat kalah. Luke dah ada 3 mata singkir. Baru saya mengatakan dia tak berapa banyak mata singkir pada semalam. Hari ini dia tunjukkan kegarangannya. Baru saja. Sebentar tadi dan sekarang ini dia ada 3 mata singkir. Todak depan muka. Todak ni memang selalu nak dekat je dengan Yudo Lions. Tapi kali ini adakah Todak mampu untuk menyekat kemarahan The Lions? Ya, dengan mereka dengar ada bunyi tembakan berlaku di kawasan gudang ini, membuatkan mereka berminat untuk datang ke kawasan ini. Tapi ada gangguan daripada Alva, menjatuhkan Tam. Todak mungkin kena buat reset. Tapi mereka dapat habiskan juga si Alva. Alter Ego terkeluar di tempat yang ke-13 walaupun mereka dah ada 5 mata singkir. Disingkirkan oleh Yudo Alliance dan juga Todak di sini. Tapi sekarang ini Yudo Lions hanya ada 3 orang pemain saja. Mereka kena menjaga compound ini berlawan dengan 4 orang pemain. Todak tapi lontaran dia yang baik. Berjaya untuk menjatuhkan 1-2 orang pemain sekarang ni. Lepas Iftar mendapatkan Iftar dijatuhkan oleh Flex. Pertarungan dengan bekas rakan pasukan. Rocky dijatuhkan. 1 bait, 1 umpanan yang begitu baik sekali daripada bahagian belakang. Membuatkan sekarang ini Yudo Lions mungkin dapat makan besar. Ya, tepat sekali daripada Flex. Hanya perlu untuk tupkan seorang lagi di bahagian hadapan ini. Tenang-tenang yang mungkin. Palingan boom. Agak menarik. Percaya untuk memberikan damage agak banyak. Jimmy dijatuhkan terlebih dahulu. Lemparan di bahagian yang berbeza. Tembakan daripada bahagian kanan. Tam mendedahkan pula dirinya. Kepala yang sedikit terdedah. Tetapi tembakan daripada Tam mungkin akan mendapatkan. Tidak. Dia akan jatuh. Gerakan di bahagian hadapan ini. Daripada seorang Flex. Oh, yang kena adalah Yudo Lions. Rata. Tiga-tiganya jatuh dengan Iftar. Si mereka kata, Diorang tak pernah menang kau lawan dulu Todak. Tim. Tapi masalahnya kan, ya betul. Track record Todak lawan Yudo Alliance memang didominasi oleh Todak. Betul. Setakat 2 hari ini. Tapi satu benda kan, sebenarnya tadi Yudo Alliance mereka tak perlu pun nak pergi ke depan, tetapi mereka sedikit overextensive apabila mereka mendapatkan 2 kejatuhan. Dan masalahnya, 1 tu siap dapat untuk diselamatkan. Cleon dapat diangkat kembali. Dan itu adalah satu tamparan hebat lah untuk mereka. Ya betul, mereka nak pesu, mereka nak mengikut kejatuhan ataupun kelebihan yang mereka ada.
Tetapi di dalam situasi itu, mereka kalau dapat satu lagi kejatuhan, dan bolehlah mereka pergi ke depan untuk menamatkan game itu mungkin dengan lebih mudah kan. Tapi dua-duanya masih lagi berdiri. Mereka baling bom tangan ke benda ke tadi, satu pun tak dapat jatuhkan kan, dua pemain terakhir itu. Itu mungkin kesilapan yang tidaklah terlalu kritikal, tetapi still mengurangkanlah probability secara tidak sepatutnya untuk Uduk Lions. Setuju. Walaupun betul tadi mereka ada begitu banyak juga mata singkir, tapi akhirnya ditanam oleh Todak itu sahaja. PE hilang satu tadi. Awal agak untuk mereka hilang. Sekarang mereka ada 3 pemain yang berdiri dalam permainan mereka. Balingan ke hadapan sana. Jim kiri kanan dibaling. Depan berlaku Jim. Kedudukan di pertengahan ini dia ada satu S12K. Karakan yang lain masih lagi ada satu AKM dan juga M4. Tapi Nuzi selamat karakan dia terlebih dahulu. Geek Fam satu demi satu pemain jatuh, tinggal seorang saja lagi. Apakah kejadian yang terjadi kepada Geek Fam sebenarnya ketika ini? Mereka ditekan oleh Todak, mereka ditekan oleh Vampire. Dua pasukan menekan mereka daripada dua arah yang berbeza. Jika tak salah saya, sekarang ini Geek Fam berada di sebuah pondok kecil ataupun mungkin di kawasan terbuka, dan itu memberikan mereka sedikit kesukaran lah. Tapi pada waktu ini PA Barus juga dalam keadaan yang berbahaya, bermain di kawasan terbuka. Satu demi satu pemain mereka telah pun ditumbangkan, meninggalkan seorang saja pada waktu ini. Satu boleh diselamatkan, belum nampak lagi tanda-tanda penyelamatan itu berjaya untuk dilakukan kerana Kido masih lagi fokus untuk mencari di manakah pemain-pemain Talon. Oh, mereka di sandwich oleh dua pasukan yang berbeza, Talon dan juga Pygmy. Bangun memang hilang. Confirm hilang untuk pasukan ini. Tapi Blaze dah pulang. Tinggal Kido sahaja yang ada dalam permainan kita yang masih selamat. Tony K daripada jarak jauh melihatkan kedudukan Geek Fam. Mereka kembali balik kepada 3. Set yang baik dilaksanakan oleh pasukan tersebut. Todak 8 mata singkir sudah untuk mereka. Gerakan dilaksanakan oleh VPE ketika ini. Audrey dijatuhkan, mungkin mereka langgar terus kepada Geek Fam. Satu dah jatuh untuk Geek Fam. Pelanggaran mereka akan menjadi ataupun tidak? Belum lagi. Mereka memilih untuk berada di kawasan lereng-lereng ini sahaja terlebih dahulu. Tony K tak banyak nyawa beliau. Dilihatkan oleh Talon. Bakar rambang. Bahagian bawah tersebut Iftar dapat stun. Tapi Tony K dihancurkan, dikeluarkan oleh Red Face. Kali ini game yang baik untuk Talon. 14 mata singkir mereka dapat kumpulkan. Pygmy masuk ke bahagian dalam. Kali ini kelihatannya Pygmy bermain dengan agak agresif juga. Mereka aktif untuk mencari pemain-pemain di kawasan sekeliling. Dan hasilnya mereka dapatkan satu tempat yang agak baik juga mungkin di dalam bulatan yang seterusnya. Tapi perlu berhati-hati juga, Todak memerhatikan mereka. Kali ini Iftar memang perform. Iftar 5 mata singkir dia dah ada. Dengan 3 orang pemain Todak masih lagi ada. Cuba untuk melepaskan tembakan ke arah Talon yang berada di kawasan atas bukit. Iftar dah duduk dekat kawasan di bahagian atas bumbung pondok tersebut. So mudah untuk dia melihatkan kepada pemain-pemain musuh. Tapi tajamnya. Daripada siapa tu? VPE, Nuzi. Tajam. Satu spray yang dilakukan sambil bergerak tak ada masalah. Tapi jarak dia lebih kurang 150 meter. Lebih kurang begitu. 100 meter, 50 meter macam tu. Tajam daripada Nuzi. So, memang betul-betul Nuzi is back. Nuzi sedang bawa aura yang baru. Tapi sebenarnya VPE memang tajam. Baru 2 mata singkir daripada VPE. Todak ada 3. Geek Fam ada 3. VPE 3. Pygmy ada 4. So, ini akan menjadi satu pertarungan yang agak menarik untuk disaksikan. Todak balingan bom tadi hampir-hampir mengena kepada mereka. Tapi akhirnya ketika ini Pygmy akan diganggu dengan tembakan berterusan daripada sebelah belakang. Mungkin itu adalah Vampire. Ya, tapi untuk Todak, kalau diorang dapat pergi ke depan sedikit sahaja lagi, mereka boleh mungkin meratakan Pygmy secara langsung. Sebab kesemuanya duduk di kawasan pondok ini. Tapi itulah dia lontaran bom tangan yang terlalu jauh. Tersasar daripada target yang sepatutnya dilakukan oleh mereka. Tapi tak, adakah dia akan melihatkan pemain Pygmy yang telah pun keluar daripada kawasan pondok ini.
Masih lagi ada 4 orang pemain untuk Pygmy. Sekarang ini 2 pasukan Malaysia masih lagi ada dalam top 4 kita. Kita ada Todak, kita ada Geek Fam. Vampire juga masih lagi ada di sini. Pygmy satu-satunya pasukan yang masih lagi ada full squad. So, 3 negara akan berentak untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dengan bulatan kita tidak berpihak kepada Vampire. Tapi Nuzi, tembakan yang tajam terhadap Tab. Adakah Nuzi is back? Ya, itu yang saya katakan daripada tadi. Dengan tembakan terhadap kenderaan tu satu hal. Tembakan kepada Tlum ni pun rasanya tak sampai satu saat pun. Split second kepala terus hilang. Tapi Damrud yang dapatkan Nuzi. Dia yang mungkin boleh menjinakkan Nuzi. Tapi sekarang ini Stone bergerakan ke depan dengan bom tangan tersebut. Memberikan kemudahan untuk mereka bagi mendapatkan keseluruhan Geek Fam. Satu saja lagi pemain yang berdiri untuk Geek Fam ketika ini. Dan lihat kalau Pygmy telah pun mula untuk merancang strategi mereka bergerak ke hadapan. Tapi Stone, bom ini kalau masuk ke dalam, dia akan dapat? Tak dapat. Stone juga menerima damage yang agak banyak. Tetapi Schwab akan meratakan Geek Fam. Tinggal 3 pasukan saja lagi yang berbaki dalam permainan kita. Ya betul. GG nice try untuk Geek Fam. Kali ini mereka dapat hidup dengan lebih lama. Tapi malangnya semua kejatuhan yang mereka dapatkan tidak berjaya untuk diterjemahkan kepada mata singkir. Tapi kita masih lagi ada satu wakil Malaysia kita, Todak, yang berada di sebelah selatan. Dengan Pygmy lebih memfokuskan untuk mengintai ke arah Vampire. Lihatkanlah Vexi dah pun duduk di kawasan lereng ini untuk menjaga rakan pasukan beliau. Daripada bahagian belakang, drone pula akan melihatkan ke sebelah Todak. Vexi melihatkan ke sebelah Vampire. So sekarang ni boleh dikatakan setup untuk Pygmy ni, kalau ikut dari segi atas kertas lah, kita kena tengok bulatan yang seterusnya. Tapi kalau ikut daripada setup sekarang ini, Pygmy memang ini peluang yang terbaik lah untuk mereka dapatkan winner-winner chicken dinner. Pasukan mereka tak ada bom asap, tak ada hal, tapi ada bom tangan. Itu satu hal. Hal ini akan mengakibatkan dentuman, letusan dan juga telinga mereka penuh dengan bunyi bom-bom daripada Vampire. Selepas ini kalau dia nak melakukan satu gerakan ke hadapan saya, tapi cuma bulatan tiba-tiba mengecil ke satu tempat yang lain, masalah besar pula kembali kepada VPE sebab mereka kena gerak ke depan sedikit. Mereka ada lagi circle. 30 saat saja lagi waktu yang diperuntukkan sebelum bulatan kita mula untuk mengecil, dan bulatan yang terakhir. Selepas ini depan ni memang confirm bulatan yang terakhir. Tetapi mereka memerlukan bom asap untuk membina laluan untuk mereka berada di tempat yang selamat. Tapi untuk Todak, seorang pemain mereka masih lagi berada di luar kawasan bulatan. Mungkin cuba untuk menikam belakang beberapa pemain Pygmy yang boleh dicari oleh mereka. 2 lagi telah pun diantar ke bahagian hadapan. Situasi 4 lawan 3 antara 3 pasukan dari 3 negara yang berbeza. Stone, tekanan yang baik terhadap Vexi. 6 mata singkir mereka dah pun kumpulkan. Tony K kali ini sedikit kusam lah kot. Mungkin hari ini bukan hari Tony K. Kita tidak lihatkan mata singkir yang terlalu tinggi daripada pemain itu yang biasanya memang akan membawa Vampire. Tapi itulah dia, Iftar telah dilihatkan oleh Schwab. Satu tembakan rambang di kawasan tepi jerami tersebut berjaya untuk menghadiahkan mungkin satu lagi mata taman kepada Vampire pada waktu ini. Todak sedikit sukar, tapi Tam dah pun datang untuk memberikan bantuan. Mungkin di situ ada tambahan utilities yang boleh diguna pakai sebab mereka ada 12 box secara total. Tapi ada satu bom tangan yang akan datang hampir-hampir mengenai Tam sebentar tadi. Oh, ni bahaya ni sebab mereka ada begitu banyak bom untuk dibaling. So tak ada masalah pun kalau mereka nak baling sampai 100 bom ke depan sana. Tapi lihat kalah Syuab dapat satu. Dan Nuzi bersama dengan Stone mungkin akan memfokuskan terhadap Todak yang ketika ini akan cuba untuk melakukan satu reset. Iftar berjaya untuk diangkat. Bersebelahan saja. Tapi tembakan daripada seorang pemain. Tam dapat Swap. Cantik tembakan tersebut. Sedikit kelang kabut daripada Todak. First hit diambil terlebih dahulu. Iftar mungkin akan difokuskan selepas ini. Asap dibaling oleh Tam. First hit kit akan terus diambil. Tapi sekarang ini pasukan yang ada kelebihan begitu besar adalah Pygmy. Tembakan daripada tempat yang berbeza daripada seorang Joborenki untuk mendapatkan kerataan tersebut berjaya. Pygmy hanya perlu untuk menyelesaikan BP saja. 2 pemain di hadapan sana yang belum dihapuskan. Tapi Stone nomor 2 mencari yang ketiga. Pemain tersebut tidak berhenti. Kalau dia berhenti tadi mungkin masalah besar akan terjadi pada diri beliau. Tapi Stone tajamnya tembakan beliau. Pemain yang seterusnya tetapi sempat untuk bersembunyi. Stone kembali ke bahagian belakang. Nyawa dia masih lagi ada 50%. Bom tangan terus saja dipegang daripada Nuzi. Seorang saya lagi bermain. Pygmy tamparan begitu hebat terjadi kepada pasukan mereka. Winner chicken dinner. Vampire buat kali yang kedua. Wow. Dengan IGL baru mereka, Stone
mereka bermain dengan kemas Amy. Bukan setakat itu, mereka hantar Stone je tadi sebab Nuzi tengah fokus untuk revive Schwab. So Stone seorang saja yang memberikan tekanan kepada pemain-pemain Pikmi. 2 orang jatuh tadi. Memang satu gameplay berkualitas.